ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang berada di atas jalan hidayah Allah Ta'ala. Jadi ikhwan, dalam hidup kita, doa untuk sabar belum tentu jadi ubat. Yang berfungsi jadi ubat apa dia? Panadol, painkiller, Boston. Makan Panadol lebih, Negrin, pergi jumpa klinik, kita bagi ubat, makan 3 kali sehari. Kita jangan lebih. Kenapa bagi ubat nak bagi rosak buat hilang? Kalau tak ada ubat, janganlah bagi benda yang mudarat. Artinya, yang kita kata ubat ni bukan ubat. Ubat dia hanya tahan sakit. Kita nak lega, kita nak sihat, kita perlu ubat. Apa dia ubat? Daripada sisi Allah, beriman kepada Allah ubat. Beriman pada Allah itu ubat. Pasal itu seluruh para nabi ajak orang beriman. Bila kita sakit, ada adab kita mengaji dalam bab jenazah. Apa dia? Ingatkan orang sakit itu kepada Allah. Bacakan kepada orang sakit kelebihan-kelebihan diuji oleh Allah. Itu rupanya ubat. Itu rupanya ubat. Tapi kita pun tak buat ketika ziarah orang sakit. Kita tak hiburkan dia dengan doa, kita tak hiburkan dia dengan janji-janji Allah. Kita layan dia. Saya baru potong tang situ, bedah tang sini, jek tang sini, penin lagu tu, nak muntah lagu ni. Kita nak mencelah cakap dia pun kita takut dia perambat kita. Kita kata, pak cik, kesemua ni daripada Allah. Tahulah daripada Allah, kena kat aku, tak kena kat hang. Kita takut dia cakap ayat tu. Tetapi agama tidak. Agama bagi tahu, bacakan hadis-hadis yang menceritakan musibah itu adalah kafarah anidzunub. Dalam hadis Bukhari, kita akan jumpa nanti, may yuridillahu bihi khairan yusab anhu. Yusab anhu. Siapa yang Allah nak dia dapat kebaikan dalam hidup, Allah akan plan bagi dia diuji oleh Allah. Uji. Antum tahu di belakang ujian ada apa? Ada wabasyiris sabirin. Khabar gembira bagi orang yang sabar. Apa dia tidak tahu. Tapi gembira. Kadang-kadang antum kita senyum ke orang. Senyum kan? Sahabat kita senyum. Kenapa kita senyum? Tak ada apa siapa takkan nak jegir dia kot, dia pun penampak tak lagi. Dia senyum. Kadang-kadang senyum kita ini ikhwan, senyum yang tidak menterjemahkan apa-apa. Kadang-kadang senyum kita ini menterjemahkan apa kita mahu pula. Tu macamnya dia senyum ni orang kata. Kan? Seperti Pak Ali kata kepada anak dia rohani, demam ada makna. Sekali lagi baiklah demam tu. Tengok-tengok Abang Jamil masuk Minang, lega demam tu. Ada makna. Tetapi ikhwan, untuk mendapat satu senyuman yang ada makna, di belakang senyuman itu ada kehidupan. Orang yang senyum itu kena dilanyak oleh Allah dengan ujian. Ujian. Sahabat kita seorang bernama Zuraidi. Dia polis. Anak dia umur 19 tahun. Mengaji sunnah. Mengaji di, tak silap saya, Kolej Islam ke Politeknik dekat Melaka tu. Balik cuti, pergi dekat Tanjung apa tu, Bukit Jamboi, nak jumpa kawan. Sekali dia buat U-turn, lori hentam dia. Bila hentam, tulang belakang dia ni daripada tengkok ni sampai ke bawah ni patah. Maka dia jadi macam lembek. Begitu, tak boleh. Jadi dia patah tu patah mengikut dia punya takat. Kan tulang tu besar kan. Dia mengikut takat tu, slot izam. Tulang tu dia patah begitu. Maka dia kena tukar. Satu tu dia kena tukar dengan satu pelik besi. Satu pelik besi 8,000, 9,000. Antum bayang kalau patah 4, 9 kali 4. Di satu pihak Allah sedang bagi tahu. Allah bukan bagi tahu apa-apa. Kan kita sakit kan, tulang kita patah, kita nak berubat, doktor kata kena pakai besi lah tampung tulang ni. Jadi ketika tu Allah macam bagi tahu kat kita, hang nak tahu dah tulang aku bagi kat hang berapa dik harga dia. Subhanallah. Dahsyat, tak mampu kita. Rupanya tulang tu saja kalau kita tukar dengan kekayaan dunia, ya Allah ya Tuhan, tulang saja. Tulang saja.
Betul kawan, Ustaz Nan sakit nak tarik keluar stone, batu, ada batu karang lah, ini patut duduk di laut, ni duduk dalam perut orang, batu nak tarik itu saja. Tapi bukan dia potong perut apa, lah ni dia kaedah tebuk, dia tebuk aja, risak keluar kan. Bukan kata ribu-ribu, batu tu 4 biji aja. 4 biji batu dalam perut. Kalau keluar mutiara tak apa juga, dia buat batu cincin. Ni batu ni keluar bergerigi. Berapa dia kena bayar kepada lawai? 12,000. Tak ada duit, betul. Tapi kita akan menangis, ya Allah, Allah sedang berhubung dengan manusia. Dalam musibah ada hubungan dengan Allah. Tapi sukar jiwa kita nak ke situ, sukar. Pasal ketika itu kita ditutup dengan sakit, dengan kemiskinan, dengan memikirkan wang tak ada dan kesihatan. Tetapi ada satu benda menjadi ubat. Kalau kita mau fikir, Allah mula berhubung. Hang nak tahukah apa nilai? Apa nilai orang yang tidak ada batu? Nilai dia 12,000. Subhanallah. Subhanallah. Satu urat di bawah kita punya pelipat paha ni, pelipat paha ni nak ditukar kepada paha sebelah. Masa nak tukar tu, pakar nak tukar tu pergi outstation. Jadi dia kena import pakar lain. Bila import pakar lain, pakar tu nak pindahlah urat di bahagian paha kanan ni pergi paha kiri. Satu urat saja. Bukan kata panjang 12 hasta, 16 hasta, tak. Dia kata kat saya panjang lagu tu aja Ustaz. Nak pasal urat belah ni dia tak putus dah. Nak ambil urat paha belah kanan pergi ke kiri, lepas tu nak sambung wire tu balik, nak bagi kaki tu boleh main lagu tu. Kalau tak tukar dia keras lagu tu. Nak bagi dia boleh main balik kaki tu, duduk berjalan langkah. Jadi kerana kebetulan hari nak buat operasi, pakar tak ada, pakar pergi outstation, pakar ada seminar, kena panggil pakar lain, jemput pakar lain saja, jemput pakar lain untuk potong saja. Potong tak tarik, pakar tu minta 4,000. Potong tak tarik, dia minta 4,000. Sebab dia kata kalau saya dengar, saya gelak mampu dengan bapak ni. Saya gelak, tapi tak mampu lagi lah boleh main mengajar ni. Tapi saya gelak. Pakar punya hal. Urat di sini punya urat dia nak centum. Ni pakar cerita ni, dia nak centum. Jadi dia nanti jahit, dia nanti buka, dia akan tarik semua urat ni dengan dia punya apa, what we say scissors dia tu, dia tarik keluar. Bila dia tarik keluar, dia kata kat saya, dia kata akan jadi macam telekom yang pi dekat apa tu, tepi jalan yang dia tarik kotak telefon banyak-banyak wire tu kan. Dia kata akan jadi macam tu. Wire tu banyak macam tu urat kat sini. Tapi dia kata yang kata pakar tu, jadi pakar tu dia kena tarik satu urat dalam banyak tu, dia berkeluar, dia kena potong, lepas tu dia kena join. Dia kata kalau silap join macam telefon, dia pergi rumah orang lain. Saya gelak mampu. Saya kata kat dia, macam mana yang silap join tu? Dia kata ada dekat sekitar ni urat ni, dekat kita punya sini, urat menyambung dengan mata. Jadi tugas urat tu dia supply air mata. Kemudian ada urat di sini, ribu-ribu urat ni dia supply kita punya getaran ni. Dia bagi apa? Ketang-ketang. Dia supply yang tu. Ada pula urat dalam ni, dia respon kepada kita punya gelak. Kita boleh gelak ni, kalau pergi satu orang tak ada, tak boleh gelak. Mana saya tak gelak dia cerita. Dia kata, Ustaz jangan duk gelak. Tak apa, dia cerita dengan saya. Dia kata masa nak join tu, dia macam tu lah, macam kita join ni lah, apa, kita punya wire tu kan, dia terbalik. Hak kuning main balik ni, hak merah main balik ni. Dia kata kalau tersilap join tu, dia kata, katalah kita nak bagi urat air mata dia kan, tapi kita pergi join dengan urat gelak, yang tu yang tak lawak pun dia gelak. Lagu tu punya kes pun ada. Pasal tu dia kata, Ustaz, tidak mustahil. Orang kata sebelum operasi perangai dia lagu lain.
lepas operation jadi lagu lain. Pasal join silap. Dia pergi join silap, yang tak sensitif jadi sensitif, dia menangis. Tapi ustaz tahu tak ustaz, bila kita klip aja scissors tu, kita tarik keluar, ustaz tahu nilai tarik keluar tu berapa puluh ribu. Tak join lagi, tarik rentak keluar ni aja, serungkun dia ada penuh dengan wire macam anak cacin, kecil tu. Tarik berkeluar saja ustaz. Ustaz tahu nilai ada berapa puluh ribu. Allah Akbar. Di satu pihak, walaupun kawan tu pergi jadi tak lawak pun dia gelak, silap join. Tapi di satu pihak Allah berinteraksi dengan kita. Inilah nikmatnya hampa tak pernah nampak aku bagi kat hampa. Hampa kaya sebenarnya, kata Allah. Betul lah, sihat itulah sekaya-kaya nikmat. Sekaya-kaya nikmat. Tapi masalah dia ikhwan, kita nak bagi jiwa kita nampak macam mana. Hatu je masalah dia. Kita nak bagi hati kita nampak tu macam mana. Hatu kita tak mampu. Pertama kita berdoa kepada Allah, kita sabar kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Kita mesti yakin bahasa Tuhan bahasanya paling benar. Kalau yang ni semua tak ada ikhwatul iman, banyak lagi ayat-ayat Quran dia akan lalu di telinga, dia tak jatuh dalam hati. Saya ingat tak ada istimewa manusia ni, melainkan manusia yang istimewa, manusia yang tersentuh hati dia dengan Allah. Inilah yang paling istimewa. Apa kita ada lah sekali? Apa kita ada? Semua akan berbaring dalam tanah. Antum pernah tak kita pergi atas kubur? Ketika betul-betul kita duduk atas tanah kubur tu, cuba kita fikir apa sedang jadi pada kita. Kita masuk tanah kubur, kita betul-betul duduk kat kubur tu, depan kita ni ada mic kubur kita tanam. Cuba kita pandang kiri, kita pandang kanan. Rupanya Allah sedang takdirkan kita hidup di tengah-tengah mayat. Kita masuk tanah kubur, kita benar-benar tengah hidup dengan mayat. Kita benar-benar hidup dengan mayat. Subhanallah. Subhanallah dan subhanallah. Ni kita hidup sesama insan. Kita hidup ni semua dengan orang-orang, dengan orang. Tetapi ikhwan, bila kita masuk aja ke tanah kubur, kita sedang hidup di tengah-tengah mayat. Masa dia 5 minit, 3 minit, 4 minit. Belakang kita nisan, kiri kita nisan, semua nisan. Kita tengah hidup di tengah mayat. Begitu mudah Allah putarkan alam kita, tapi kita tak sedar. Kita berdiri atas kubur tu, apa lagi yang kita mau? Keliling kita mayat, bukan ada apa-apa. Keliling kita mayat. Dan Allah sedang bagi tahu pada kita, kamu sedang berpindah. Kamu sedang berpindah. Kamu tidak bermasyarakat dengan orang hidup. Kamu sedang berinteraksi, kamu ziarah, kamu berdiri di perkampungan jenazah. Inilah kesudahan manusia. Last kali kita baring tu, tak ada apa-apa dah. Kita memerlukan jiwa yang berhubung dengan Allah. Mesti berhubung dengan Allah. Kalau di kapan diletak dalam kubur, jiwa itu tidak hidup dengan Allah, inilah jiwa yang paling celaka dan malang. Jadi rupanya hidup kita ni panjang macam ni, Allah bagi uji, Allah bagi senang, Allah bagi makan, bagi semua, cuma sekadar nak menghidupkan hati yang mati je. Mati dah hati kita ni, dah mati dah. Nak bagi dia hidup. Apa cara kita nak kena buat? Kita kena berdoa banyak kepada Allah. Tuhan suruh kita puasa. Allahu Akbar. Hari ni hari Senin orang puasa. Hari Khamis orang puasa. Ramadan orang puasa. Kata Syekh Maulud, tidak ada satu ibadat Tuhan buat melainkan nak menghidupkan hati manusia aja. Yang payah ni hati manusia. Quran lagu tu lah, hadis lagu tu lah, agama lagu tu lah. Orang mati, orang hidup, begitulah perjalanan dia. Cuma hati manusia tidak tersentuh. Hati kita aja berpaling. Subhanallah, ikhwatul iman. Baik, kita kembali kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Allah mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku dan ke tempat mana dia akan kembali. Kita meminta hidayah darinya dan memohon taufik agar terhindar dari perbuatan yang hina. Ini sangat perlu. Perlu Allah tolong kita jangan jadi orang yang hina. Perlu tolong supaya tak jadi orang yang hina. Allahu Akbar. Ikhwan, ingatlah, iblis ni dia punya mainan tu terlalu halus. Terlalu halus.
Tak sedang kita dengan mainan dia. Tak sedang kita. Terlalu halus. Lepas itu beberapa tempat dalam Quran dan kita baca dalam Musnad Abi Ya'la ada beberapa hadis yang dikemukakan. Di antaranya iblis punya mainan itu, di antara cara dia main manusia apa dia? Iaitu dengan perasaan. Kata dia, yahsabuna annahum muhtadun. Aku campak perasaan, dia merasakan dia dapat petunjuk tetapi dia sesat. Dia rasa dia dapat petunjuk. Subhanallah. 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 Dia rasa dia dapat petunjuk. Hanya perasaan. Tapi sebenarnya dia tidak dapat petunjuk Allah. Dan itu tersangat halus, ikhwan. Kita bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Waalaikumsalam, adalah hambanya, rasulnya, nabinya, kepercayaannya dan hamba pilihannya yang dia utus kepada sekalian makhluk dengan membawa cahaya yang memancar, pelita yang berkilau, hujah yang jelas, bukti-bukti yang terang dan keajaiban-keajaiban yang nyata. Subhanallah. Tengok Imam Abu Hasan sebut, dia sedang memaparkan akidah dia dalam bentuk muqaddimah, dalam bentuk kata-kata yang dia pilih. Hati dia nak pilih kata-kata tu, minda dia bersetuju dengan kata-kata tu, maka dia menuturkan kata-kata itu. Apa dia? Kita bersaksi Muhammad adalah hamba Allah. Muhammad dua saja martabat dia, abduhu wa rasuluh. 3, 4 tidak ada, 2 aja martabat dia. Dia hamba Allah dan dia Rasulullah. Sebagai hamba, dia beribadat pada Allah. Sebagai Rasul, dia menyampaikan ar-risalah. Habis, titik. Sebagai hamba, kehidupan hamba lah. Makan, minum, apa yang Tuhan perintah, kesemua dia buat. Sebagai Rasul, apa Tuhan arah sampai, semuanya dia sampai. Tidak ada satu pun dia tidak sampaikan. Kata Abi Zar, burung yang terbang tu, bagaimana burung tu nak turun, Nabi dah habaq pada kami dah. Bermakna ilmu. Kata Salman, Nabi ajak pada kami, kata Yahudi itu, Nabi kamu ajak sampai masuk tandas. Salman kata ajal. Ya, tepat sekali. Apanya orang tak mampu ajak, Nabi ajak. Nabi ajak. Subhanallah. Begitu dahsyat, begitu dahsyat. Dan kita kena tahu Nabi Muhammad itu adalah kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah. Saya tidak tahulah, banyak SMS masuk, lepas tu sahabat pun telefon saya berkenaan dengan satu ustaz kita baru ni, dia dituduh kafir. Saya tak mau sebut nama, saya sangat menghormati dia orang baik. Dia dituduh kafir. Orang ni, kadang-kadang orang ni nak kata apa, kepala otak lebih teruk daripada habuk kita sawang. Dia tak boleh silap sikit dengan dia, kapiak terus. Kapiak terus. Sedangkan nak hukum orang tu kapiak, memerlukan satu, kita kata satu postmortem yang begitu mendalam. Dan memerlukan hujah-hujah yang kuat. Sampai kawan tu kalau masuk Tok Kong, ambil ayat daripada Tok Sami pun belum tentu dia kapiak. Kenapa? Ibnu Hajar kata ada takwil. Kalau kau boleh tafsir perbuatan dia, kau tafsir. No road and no jalan, kata Haji Labu. Well, no road and no jalan. Tak ada road dan tak ada jalan, melainkan kafirlah. Dia punya gambar kafirlah. Tapi pasal apa hang masuk toko Hindu? Saya desperate. Saya tak tahu dah nak pergi ke mana, tak tahu dah anak lu sakit teruk. Dia desperate. Desperate tak masuk kafir. Kita hanya suruh dia bertaubat dengan dosa yang besar. Tapi ini orang salah sikit dengan kita, hentam kapiak. Tak boleh begitu. Tidak boleh begitu, ikhwan. Tidak boleh begitu. Maka mestilah kita tahu Nabi Muhammad itu kepercayaan. Itu saya katakan kepada antum, kan, saya ulang lagi apa yang saya ungkap baru-baru ini pada antum sekalian. Apa dia? Kalau orang tanya pada kita, kenapa kau berpegang dengan Quran dan Sunnah? Kenapa kau berpegang? Tak ada benda lain nak pegang. Kita kena jawab dengan penuh keyakinan. Dalam dunia ni, apakah sumber yang kita boleh percaya dia daripada Allah? Buktikan. Apa dia sumber?
Pasal daripada Allah ni. Okey, sekarang ni saya nak sembahyang, nak puasa, saya baca majalah gila-gila. Siapa mengiktiraf majalah tu daripada Allah? Tak ada. Tak apalah. Saya nak puasa, saya nak sembahyang, saya pegang utusan Malaysia. Lagi orang muntah bergetar. Saya nak puasa, saya nak sembahyang, saya pegang Harakah. Tak boleh. Akran. Surat khabar yang ada persaingan. Apa dia sumber daripada Allah ni? Okeylah, saya pun ambil lah buku resepi Chef Liza. Chef Liza buat resepi tom yam, tom ram, semua dia buat. Ini saya yakin daripada Allah. Lagilah orang kata merepek. Apa sumber yang kita boleh percaya daripada Allah? Melainkan Quran dan Sunnah. Kerana aku nak percaya pada Allah, aku kena pegang sumber yang tidak diragu. Orang tak ragu Quran dan Sunnah. Pasal itu aku berpegang dengan dia. Hang pegang dengan apa? Hang pegang dengan apa? Kalau pergi pegang dengan kuman tu lagilah tak boleh pakcik. Mana boleh pegang dengan kuman? Kita pegang dengan kuman hak kita sembang tu, lagilah tak boleh. Pasal apa awak buat? Kuman. Dia dengar, dia boleh hambat kita dengan menyapu lidio. Jangan buat pasal. Tetapi itulah hakikat dia. Itulah hakikat dia. Kena tahu Nabi Muhammad itu orang kepercayaan Allah. Jangan senang-senang jentik Nabi Muhammad begitu. Dan hamba pilihannya yang diutus. Ini Imam Abu Hasan Luk cerita. Hamba pilihannya yang diutus kepada sekalian makhluk dengan membawa cahaya yang memancar, pelita yang berkilau, hujah yang jelas, bukti-bukti yang terang, keajaiban-keajaiban yang nyata. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Rabbnya, menasihati ummahnya, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, memerangi orang-orang yang menentang sehingga sempurna kalimah Allah Azza wa Jalla, menampakkan urusan beliau sehingga manusia tunduk kepada kebenaran, sehingga datang ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiada cacat dan tiada yang kurang. Semoga Allah sentiasa mencurahkan selawatnya kepada sang pemimpin. Sang pemimpin menuju hidayah yang jelas. Demikian juga kepada ahli bait beliau yang suci, kepada para sahabat beliau yang terpilih, dan kepada para isteri-isteri beliau, para ummahatul mukminin. Melalui beliau Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita syariat dan hukum-hukum yang halal dan yang haram, yang menjelaskan syariat Islam sehingga hilanglah kegelapan dari sekitar kita, pupus dari kita syubhah, tersingkap bagi kita apa yang tidak kita ketahui, dan jelaslah bagi kita keterangan-keterangan tersebut. Subhanallah. Bahasa dia tak perlu kita olah lagi, kita boleh faham bagaimana hati budi dia di atas manhaj sunnah itu. Dia nampak Islam itu apa. Beliau, yakni Nabi Muhammad, menghadirkan diri ke hadapan kita, menghadirkan ke hadapan kita sebuah kitab yang tiada kebatilan di depan maupun di belakangnya. Subhanallah. Antum, satu benda saya ingatkan apa yang para ulama sebut pada kita. Kita kena yakin Quran dan Sunnah itu hidayah. Sampai tahap mana? Sampai tahap mana kita yakin? Sampai pada tahap yang dikatakan kita kasih kepada Allah dan Rasul. Hadis daripada Anas bin Malik, hadis Bukhari Muslim. 3 tanda manisnya iman. 3 tanda halawatul iman, manisnya iman. Apa dia? Satu daripada 3 tanda, an yakunallah, kita ini menjadikan Allah ahabba ilaihi, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kasih kita pada Allah dan Rasul itu melepasi segala-gala. Melepasi segala-gala. Biar segala-gala itu alam, biar segala-gala itu undang-undang, adat, ilmu ataupun apa-apa. Kita sentiasa membenarkan Allah, walaupun ketika kita membenarkan alam membawa fakta dan hujahnya lain. Allah adalah benar. Walaupun apa yang Allah kata, alam ini belum dapat membenarkannya. Katalah alam ini terjumpa satu bukti lain yang bercanggah dengan apa yang Allah dan Rasul kata. Demi Allah, ketika itu kita akan menyatakan Allah dan Rasul dia tetap benar. Tetap benar. Sekali-kali tidak pernah berubah. Tetap benar.
kita akan menyatakan yang ada perubahan itu adalah pada alam. Tidak ada perubahan kepada Allah, dan Rasul tidak pernah mengubah apa-apa daripada Allah. La tabdila li kalimatillah, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalimah-kalimah Allah. Dunia akan berubah. Kita ikhwatul iman sangat menarik akidah para salafus salih, sangat menarik. Mereka bukan berperang dengan hujah, tetapi mereka berperang dengan alam. Salafus salih menyatakan kepada kita, antara Al-Quran dan Sunnah dan alam tidak ada wajah pertentangan. Sekali-kali tidak ada. Tetapi kebenaran itu ada kepada Allah dan Rasul. Wujudnya alam bukan untuk lawan Allah dan Rasul, tidak. Alam akan datang untuk memenangkan Allah dan Rasul. Tetapi akal orang jahat ini, dia wujudkan pertembungan. Pertembungan. Subhanallah. Apa? Kita baca dalam Quran, Allah kata tentang apa? Tentang bayi dalam kandungan itu hanya Allah saja mengetahui, laki-laki ataupun perempuan. Hanya Allah saja mengetahui. Tiba-tiba datang ilmu teknologi, dia scan, dia tengok laki-laki. Dia kata, macam mana hang kata Tuhan je tahu? Kami pun tahu. Kita masa tu garu sampai ekor rambut garu. Masya Allah, mana dia ni cakap kat aku lagu ni? Hang baca Quran, Allah kata wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa di dalam arham, dalam kandungan wanita. Allah yang tahu laki-laki, Allah yang tahu perempuan. Tapi kita scan bukan perut besar 7-8 bulan. Scan beberapa bulan saja, kita boleh tahu budak tu laki-laki ke perempuan. Macam mana hang kata benda tu Tuhan dia tahu? Kami dah tahu. Kita kata demi Allah dan demi Allah dan demi Allah, alam tidak pernah wujud untuk bertemu dengan Quran. Tetapi Quran itulah yang paling benar. Yang paling benar, Quran adalah yang paling benar. Habis hang nak cakap ni macam mana? Kata Allah saja tahu, lah doktor boleh tahu. Kita kata apa yang doktor tahu, apa yang Allah bagi tahu. Kena ingat, dalam ilmu akidah, sebelum doktor tahu, makhluk yang pertama tahu adalah malaikat. Kata ulama salafus salih, apa yang Allah bagi tahu malaikat, itulah yang manusia tahu. Apa malaikat tak tahu? Malaikat tak tahu ketika berlaku percampuran suami isteri, anak apa nak jadi. Janin adalah apa yang dah jadi. Janin terbentuk, janin adalah apa yang dah jadi, dan janin bukan alam ghaib. Allah bagi tahu apa yang ada pada alam ghaib. Ketika apa itu dia kata benih laki-laki duduk apa? Senyawa. Senyawa dia panggil duduk, tak tahulah. Dia duduk struggle tu. Dia duduk lari tu. Dia nak membawa diri dia tu, nak mewujudkan benih tu. Saya tengok gambar tu. Isteri saya bawa balik VCD yang doktor tunjuk. Dia ambil rakaman dalam perut tu, tunjuk. Sangat tidak masuk akal. Sangat tak masuk akal. Dia macam ulat berudu tu. Dia duduk lari. Perjuangan dia rupanya dia ada siang, dia ada malam. Dia ada perjuangan, dia ada cabaran. Daripada beribu-ribu benih tu, sekok berudu aja sampai. Dan lekat di dinding rahim seperti lintah dia jadi. Subhanallah. Benarlah ayat Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah, benar Allah Ta'ala itu. Kau bacalah dengan nama Tuhan, kau akan nampak kebenaran Tuhan. Kalau kau baca dengan nama orang lain, kau akan nampak orang lain itu benar. Subhanallah. Janin adalah daging, dan daging bukan alam ghaib. Kenapa nak diperselisihkan dengan Quran? Quran kata di alam ghaib. Apa yang ghaib? Suami isteri mereka berkahwin dan mengadakan hubungan. Allah kata kepada malaikat, kau tak tahu apa yang akan aku rezekikan kepada mereka. Tapi bila dah jadi janin, Allah bagi tahu malaikat. Allah kata picup roh dia, tulis rezeki dia, tulis hidup dia, tulis mati dia. Apa yang Allah beritahu pada malaikat, itulah yang akan diketahui oleh makhluk-makhluk lain. Demi Allah, Allah tidak pernah berbohong dan berdusta. Sampai bila orang kata kami tahu scan, hang dah scan benda yang nyata, benda syahadah, cuma duduk dalam perut. Allah bercerita tentang benda ghaib.
Benda gaib. Benda yang dia nak putuskan. Budak tu nak jadi lelaki-lelaki ke perempuan, dia putuskan. Subhanallah. Ketika ilmu mai macam mana pun ikhwatul iman, kita ingat balik hadis Nabi. Nabi kata apa? Fa inna asdaqal hadis. Asdaqa. Alif bagi di atas, sad tu mati. Asdaqa. Apa dia wazan dia? Timbangan dan neraca dia paling benar. Mari dekat sunnah Nabi, wa khairal wa ahsanal hadi hadi Muhammad, ataupun wa khairal hadi hadi Muhammad, wa ahsana, yang paling elok. Lain daripada ahsan, semua duduk di bawah dia. Lain daripada asdaqa, semua duduk di bawah dia. Allah paling benar, lain semua di bawah dia. Kita beriman dengan Quran, dengan sunnah Nabi sampai setara tu. Orang kata gila, gila lah. Orang kata tak kena. Kalau bahasa tu hang pilih, tak kena lah. Tetapi iman kepada Allah tak boleh dicabut dengan alam yang berputar. Tidak boleh cabut. Alam akan berubah. Tetapi bila kita sebut akidah, dia jazam. Dia tidak berubah. Dia pasti, dia kukuh. Kalau bertembung di antara ayat Quran dengan kajian, kita kata yang pertama, mungkin kajian itu sekadar pendakwaan yang belum bertemu dengan keputusan. Tapi katalah kajian itu benar-benar jadi. Tapi Quran bercakap lagu lain. Kita menyatakan ilmu kita yang silap tentang tafsir ayat itu. Bukan Quran yang silap. Demi Allah, tidak ada silap daripada sisi Allah. Tengok Imam Abu Hasan mengungkap perkataan apa kepada kita? Nabi Muhammad menghadirkan ke hadapan kita sebuah kitab yang tiada kebatilan di depan maupun di belakang. Allah dan Allah dan Allah. Subhanallah. Susah ikhwatul iman, susah. Susah kita nak membuktikan. Tetapi itulah keyakinan seorang Muslim kepada Rabb dia, kepada Quran, kepada Sunnah. Demikianlah keyakinan dia. Demi Allah, jangan berubah. Jangan berubah. Alam tidak dijadikan untuk mencanggahi Quran. Tidak. Kalau alam bawa satu benda, kita akan pertahankan Quran dahulu. Kita akan menyatakan alam itu mungkin dakwaan dia. Tapi kalau alam ada bukti yang tak dapat ditolak, kita akan beristighfar. Astagfirullah. Ya Allah, aku tersilap menafsirkan ayat hang. Ya Allah, hang bagi petunjuk pada aku. Allah tidak pernah silap menurunkan apa-apa. Tak pernah silap. Itulah akidah Imam Abu Hasan yang diturunkan daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Di dalamnya terkumpul ilmu-ilmu orang dahulu sampai sekarang. Dengan itu dia menyempurnakan segala kewajipan dan semua urusan agama. Kitab itu adalah jalan Allah yang lurus, tali Allah yang kukuh. Siapa yang memegangnya pasti selamat, siapa yang menentangnya pasti tersesat dan celaka serta terjerembab dalam kebodohan. Di dalam kitabnya Allah memerintah kita untuk berpegang kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis daripada Ka'ab bin Ujrah, hadis daripada Ka'ab bin Ujrah, Nabi kata apa? Nabi kata di akhir zaman ada imaratus sufaha. Imaratus sufaha, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Jangan habaq orang hadis ni nah, sangat bahaya. Nabi guna bahasa di akhir zaman ada imaratus sufaha, pemimpin bodoh. Ka'ab bin Ujrah bertanya, "Wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah?" Bagaimana pemimpin itu kau katakan dia bodoh? Apa Nabi kata? Yaqtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Dia memimpin kaum dia bukan dengan petunjuk aku, dan dia membawa pada kaum dia bukan daripada ajaran aku. Ini imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Pasal itu masa buat haji, ketika melontak di Jamratul Aqabah, ketika melontak dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata kalau kamu dipimpin oleh seorang hamba abdi Habsyi, wa in qada bi kitabillah, dia pimpin kamu dengan kitab Allah, Nabi kata tidak ada kepada dia penderhakaan, kepada dia taat dan kepada dia kepatuhan. Nabi kaitkan dengan apa? Kitab Allah dalam hadis Imam Muslim. Pemimpin yang bodoh tak pakai kitab Allah. Antum, kita bukan membodohkan pemimpin, tapi kita mengangkat bahasa Nabi. Bahasa Nabi siapa pun tak boleh kecil hati. Tak boleh kecil hati. Nabi kata bid'ah sesat, sesat lah. Siapa nak kecil hati?
Mana boleh kecil hati? Jangan cakap lagu tu. Mana boleh cakap lagu tu? Dia bahasa Nabi. Kalau Nabi kata bid'ah sesat, kita tak berani kata sesat. Hai, who we are? Betul. Who we are? Who are we? Betul Betul tak Fahna? Siapa kita ni? Kita siapa? Huwa Rasulullah. Tengok orang kepercayaan Tuhan. Ada nubuwah, ada arisalah, ada kerasulan. Dia hanya ungkap bid'ah tu sesat. Kenapa kita kecil hati? Kenapa kita tak berani kata bid'ah tu sesat? Jangan begitu. Negara menyatakan najis dadah. Kenapa kita berani kata najis dadah? Mari kita tanya, mana dalilnya? Mana ayatnya dadah tu najis? Mana hadisnya? Kalau dadah tu najis, ubat kita duk cekik semua najis. Boleh najis jadi ubat. Tapi dah negara kata najis dadah. Najis dengan makna kata benda kotor, benda yang jijik, tak boleh ada, patut diperangi. Kita pun kata najis dadah. Puak-puak orang isap dadah, kita kata apa? Bangkai bernyawa. Kenapa kata dia bangkai bernyawa? Dia orang. Dia orang kata tapi orang kata hang berani kata, Nabi kata hang pigiak pula. Nabi kata bid'ah sesat. Pasal apa tak berani kata? Bukan tak berani kata, saat ni pecah belah kepala kita ada problem hati lah ikhwan. Satu contoh saya bawa. Saya bila dengar contoh ni, saya sangat menginsafi. Ya Allah, betapa jauh kita dengan sunnah Nabi. Antum tengok contoh, kita nak kurban. Nak masuk kurban ni, Kalau ustaz mengajak, ustaz nak tanya satu soalan. Ya. Hukum kurban tu apa dia ustaz? Hukum kurban. Hukum kita kurban binatang. Lembu 7 ekor kan? Dah 7 ekor, belah 7 orang. Okey. Ustaz akan jawab, masya-Allah. Kurban ni sunat muakkad. Bagi siapa-siapa ada harta. Tapi kalau dia dah buat tahun depan, tahun ni dia tak mau, tu sudah dia buat, tahun ni dia tak mau buat pun tak apa, tahun depan dia buat pula. Subhanallah. Antum, satu soalan kita tanya, korban ni siapa perkenai? Mengali kapek? Siapa perkenai korban? Rasulullah. Antum, kita letak tangan atas dada kita, kata kita sayang dengan Nabi. Tapi setahun sekali Allah uji kita dengan sunnah Nabi, kita gagal. Korban bukan hari-hari, setahun sekali hang gagal. Lepas tu hang kata hang sayang Nabi. Korban ni bukan sunnah Fir'aun, bukan sunnah Qarun, sunnah Nabi. Bagaimana hang boleh kata tahun sudah saya dah buat? Hai sayang Nabi, sayang. Tiba-tiba Nabi minta setahun sekali masuk satu tumpuk, bukan seekor lembu, satu tumpuk setahun sekali. Kita gagal. Korban bukan sunnah hari-hari. Kalau hari mampu kita, setahun sekali, dan dalam setahun tu ada 4 hari ya. 10, 11, 12, 13. Korban tak boleh buat 9. Kata bunyi pun nak bagi orang makan kan, 8 Zulhijjah potong siap-siap. Tak, dia jadi sembelih biasa. Dalam setahun Allah minta kita ikut sunnah Nabi satu kali. Ketika Allah minta ikut sunnah Nabi satu kali, kita melepaskan satu ayat kepada Tuhan. Sunat aja tak buat pun tak apa. Astaghfirullahalazim. Apa ni? Itukah bahasa membalas sayang Rasulullah? Kita cari pandangan para ulama yang paling lemah, yang berpihak kepada kita, sunat muakkad. Patut kita beristighfar banyak kepada Allah. Patut kita beristighfar kepada Allah. Setahun sekali yang nak buat, duit hang pi mana? Tak apa. Okey. Orang tanya ustaz, korban ni sunat muakkad kat siapa? Sunat dekat orang kaya.
Korban sunat ke orang kaya. Ustaz ni baca buku apa? Orang tu kaya, sunat. Orang tu kaya. Tell me what me apa orang putih panggil kaya? Rich. Kalau rice berat. Rich. Kita bercakap tentang konteks orang kaya. Bukan konteks kawan minta sedekah. Kita bercakap tentang orang kaya. Macam saya kaya. Saya dah berabus 3 biji. Tak sampai lagi duduk di kedai. Ni saya hak kaya raya ni. Duit ni Allah million. Saya buat kenduri kahwin anak saya 1.3 juta. Anak saya kahwin tu dia berjuta-juta saya buat. Kaya. Tiba-tiba orang kata orang sekaya itu hanya sunat buat korban. Astaghfirullahalazim. Baca kok mana tu? Astaghfirullahalazim. Baca kok mana tu? Pakcik gaji berapa? Saya pencen. Berapa? 720. Tak apa pakcik sunat je buat. Betul tak saya kata lagu tu? Pakcik gaji berapa? Tak ada gaji ustaz keh pagi makan pagi. Kadang dalam duk keh pun tak makan apa. Pakcik tak ada duit ke? Pakcik lagu anak-anak bagi adalah duit, anak-anak tak bagi tak ada duit. Pakcik don't worry. Small matter. Korban ni sunat je pakcik. Pasal apa sunat? Pakcik tak ada apa. Pakcik ada lebihan, pakcik buat. Pakcik tak ada lebihan, pakcik tak buat. Pasal sunat je. Pasal apa sunat? Pasal pakcik pun kaliau. Tapi yang mai tanya ni korporat. Yang mai tanya ni saudagar Intan Permata. Siapa dia? Jamal apa nama dia? Jamal Pak Tongkong. Mereka orang lagi untung daripada menjaga unta. Saudagar Intan Permata mai tanya, kita kata sunat. Hai, setahun sekali. Ini sunnah Nabi setahun sekali bagi orang ada duit. Macam mana hang tak buat? Hang ada duit. Dia boleh kata apa? Saya dah buat dah tu sudah 2 ekor. Tahun ni rehat pula. 2 ekor berapa dik habis? 2 ekor tak banyak dalam 4,000. Tahun sudah punya lembu tu dia punya nala. 4,000 habis. Tahun ni saya ingat rehat pula. Masa hang rehat tu hang miskin ke hang kaya? Naklah nak kata miskin pun tak lah, tapi dalam cerita dah 2 juta. Dan cerita dah 2 juta, hang begitu hang rehat korban tahun ni. Inilah satu hukum yang telah memfitnahkan sunnah Nabi. Ulama sunnah semua sepakat. Apa dia? Korban itu wajib bagi orang yang mampu. Mesti dibuat oleh orang yang mampu. Tapi orang yang tidak mampu, dia tak payah buat. Pasal itulah kita baca dalam Ibnu Hazmin cerita, orang yang tak mampu ni, di zaman Ibnu Abbas, dia tak mampu, tapi dia tak mau terlepas menyumbang sesuatu. Ibnu Abbas kata sembelih ayam pun tak apa. Bukan korban. Apa orang panggil? Semangat perjuangan. Saya tak boleh. Hari ni hari besar. 4 hari je setahun. Jangan ubah kekah. Kekah ni tolak 4 hari boleh buat. Lain daripada 4 hari tu kekah lah. Tak apalah walaupun anak tu dah umur 15 tahun, kekah pi lah. Budak kan saya nak buat kekah kat anak saya umur berapa? Hari tu saya tak ada buat, cari duit tak ada. Lah ni cari duit baru ada. Nak buat lah ustaz, oi, berapa dah umur anak? 15 tahun. 15 tahun baru nak kekah. Tak apalah, is better lah kekah pi lah. Lain daripada 4 hari ni 10, 11, 12, 13 seluruhnya habuan kekah dan sembelih biasa. 4 hari ini jangan isi dengan mana-mana sembelihan melainkan kurban sahaja. Siapa aja? Nabi aja. Ya Allah, Nabi aja. Orang tanya ustaz, kami nak kurban. Okey. Seekor lembu. Okey. Tapi 5 kurban 2 kekah. 5 korban 2 kekah. Pasal kok lembu 7 panggu kan.
5 orang niat korban, 2 orang niat kekah. Ustaz, macam mana Ustaz? Tak apa, niat kenduri pun tak apa. Ustaz tu kata, niat kenduri pun tak apa. Sedangkan dia terlupa hari itu hari kurban. Kenapa nak kekah? At least melainkan anak kita hari tu cukup 7 hari. Hari tu cukup 7 hari. Pun demikian kata para ulama apa? Cari seekor kambing untuk memisahkan dengan kurban. Ini hari kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar fasalli li rabbika wanhar. Sembahyang dan kurban. Allahu akbar. Masya Allah, antum jangan main. Lepas itu saya katakan kan, di antara hujah para ulama, korban ini besar sampai kalau hari raya korban jatuh hari Jumaat, dia boleh menggugurkan jemaat. Main ke? Benda boleh gugur jemaat tu kecil lah. Ibn Hazmin golek kepala bila orang kata sembahyang raya ni sunat. Dia golek kepala. Dia golek kepala orang kata sembahyang raya sunat. Dia kata sembahyang raya siapa kata sunat? Kalau sembahyang raya boleh menggugurkan jemaat, sunat lah. Kalau pi sembahyang jemaat tak pi sembahyang raya, kalau pi raya tak pi jemaat pun tak apa, sunat ke tu? Sunat ke tu? Subhanallah. Tapi yang saya nak tekan tu, bukan saya nak tekan apa, kita pun tu ni pok kaliau juga. Tapi cuma saya nak tekan, bila Allah mengarahkan satu benda, perasaan kita tu dia tak ada konteks. Kita selalu kata kita tak mampu. Wahai kita mampu. Satu tumpuk, kalau kata seekor kambing mungkin tak mampu, tapi macam satu tumpuk kita duk buat tu sangat mampu. Sangat mampu. Tapi kenapa kita tak mampu? Sebab kita kata 2 tahun sudah buat dah. Tapi tengok, saya contohkan korban dengan sembahyang tasbih, yang mana besar? Korban dengan sembahyang tasbih, korban besar kan? Tapi sembahyang tasbih dia kata lagu mana pakcik? Tak boleh buat hari-hari, seminggu sekali. Tak boleh buat seminggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali tak leh, setahun sekali. Setahun sekali tak leh, seumur hidup sekali. Maksudnya sebelum mampu buat sekali. Macam mana sembahyang sunat jadi lagu tu? Kenapa korban tak jadi macam tu? Kenapa korban tak jadi? Tiap-tiap tahun sekali kena buat. Tapi sembahyang tasbih kalau boleh hari-hari. Tukar seminggu sekali, tukar sebulan, tukar setahun. Bila buat tasbih setahun sekali, tasbih punya sembahyang sudah jadi korban. Setara dengan ibadat korban. Setahun sekali Pak Mi, korban pun setahun sekali. Tapi sembahyang tasbih lagi besar daripada korban. Apa dia? Seumur hidup sekali. Sudah jadi haji budak dah sembahyang tasbih. Tengok apa? Itu pun orang terima dengan lapang dada, buka kancing baju semua habis. Terima. Sembahyang tasbih macam tu punya cara buat. Tetapi korban yang seluruh para sahabat mencari, menatang pada hari nak korban, kecuali mereka tak mampu hari itu, mereka tidak berkorban. Dan korban dikatakan mesti pada orang-orang yang mampu. Tiba-tiba korban menjadi lebih rendah daripada sembahyang tasbih. Ya subhanallah, dan ya subhanallah. Tengoklah ikhwatul iman. Untuk menyatakan sayang pada Nabi, setahun sekali kita dah gagal. Gagal dah setahun sekali. Saya lah, konteks saya. Saya tahu sahabat tu ni semua buat, saya seorang tak buat. Tapi sahabat, macam mana kita nak kata kita sayang kat Rasulullah kalau kita fail dengan hal kurban ini? Kita fail. Dan bila buat kurban, kita baca dalam buku-buku kitab-kitab, Nabi suruh kita tengok ihraqud dam, darah yang jatuh tu. Nabi suruh tengok. Tengok dengan mata kamu, tengok. Inilah kurban kita. Dan ya Allah, terimalah udhiyah kami ya Allah, kurban kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi suruh dengan senyuman agihkan daging. Agihkan daging.
Tak apalah ada orang nak buat korban luar negeri ke, buatlah. Dia, kalau dia boleh pergi tengok korban dia, bagus. Dia boleh menjiwai kesusahan orang Muslim di balik sana, tengoklah, silakan. Kalau dia tak boleh pergi, dia hantar pendatang, di tempat dia, dia buat juga. Dan dia menjiwai, melihat. Ini yang Nabi suruh buat, kita tak buat. Kira duk tarik tali, pegang seekor tali, mana tuan dia, mana tuan dia, mana tuan dia, main pegang semua tali kan. Lepas tu seorang-seorang, ini korban saya serah suruh sembelih, ni korban 7, dia panggil wakalah, wakalah sab'ah, 7 orang punya wakalah. Tak payahlah wakalah, ini hari ini siapa boleh sembelih, dia sembelih lah. Pasal tu Nabi tak berbincang tentang orang yang sembelih tu dibayar dengan daging korban. Kenapa? Ini volunteer, ini taqarrub ila Allah. Pasal apa nak bayar, membayar? Kalau kamu orang miskin, kamu ambil lah panggung kamu. Pasal apa nak bagi tahu daging ni sebagai upah? Jangan begitu Nabi kata. Hari ni hari beribadat. Dan orang yang turun korban ni pula siapa dia? Orang yang nak berkhidmat pada orang kaum muslimin. Dan bagi daging korban tu, dia bukan macam bagi zakat. Bagi zakat siapa kena terima? Asnaf dia kan? Siapa asnaf zakat? Ni periksa ni. Asnaf zakat siapa dia? Fakir, miskin. Lagi? Mu'alaf. Lagi? Hamba nak bebas diri dia. Lagi? Orang yang musafir putih bekalan. 5 lagi? Sabilillah. Lagi? Sabilillah masuk? Sabilillah. Lagi? Orang yang berhutang, nak bayar hutang. Lagi? Amil. Jangan lupa amil. Amil kalau lupa tak jadi amil lah tu ni. 8. Baik. Bagi daging korban macam tu ke? Tak. Bagi daging korban bukan zakat. Daging korban bukan zakat. Jangan bagi ikut cara zakat. Ini 10 bank untuk orang miskin. Ikhwan, for what your korban? Kita korban nak menjalinkan hubungan dengan kaum muslimin. Siapa miskin, orang yang hadir pada majlis itu seluruhnya layak dapat daging korban. Ni bank asing, lepas tu timbang pula. Ya Allah, timbang pula. Apa hal hampir timbang daging tu? Nak bagi sama rata. Kerajaan pun tak sama rata, hang nak sama rata. Apa punya mengkang tu? Bagi sajalah. Bagilah daging sembelih untuk bagilah. Apa syarat-syarat ni semua? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, beg merah, beg kuning. Apa ni? Nak buat ibadat ke? Nak menega? Kenapa korban kita macam tu? Bismillah. Berapa kita nak potong? Ada tempat, saya pergi di tempat mana pasir berdengung Pak Amir. Dia sembelih korban pagi 10 Zulhijjah tu, dia nak selesaikan sebelum lohok 16 ekor. 16 ekor masih nak timbang sekilo-sekilo. 16 ekor masih nak timbang. 16 ekor satu lembu, kalau mai berat daging dia ada 40 kilo, kali dengan 16. Last kali bagi miskin, sekok lembu punya daging baki duk ada lagi. Kenapa jadi macam tu? Jangan. Korban bagi. Saya cerita, orang di Tanah Arak kan, di Baghdad, mungkin Pakistan pun sama, tu dia korban macam mana? Dia korban lain macam, Pak Mik. Saya pun tengok pun lain macam. Dia pun sembelih, dia pun kambing lah, kibasnya kambing. Tapi dia pun ni korban di rumah masing-masing. Satu rumah berkelak sekok, satu rumah berkelak sekok, satu rumah berkelak sekok. Bapa boleh sembelih, anak boleh pegang lembu. Dia pun tak allergic. Kita anak pegang lembu, bapa pegang rokok. Dia tak mau korban. Dia duk kira rokok dia aja, dia bukan kira lembu. Dia sembelih, bismillah. Anak pegang, bini semua pegang. Kita perempuan tak boleh pegang lembu. Lembu malu. Hai perempuan, jangan pegang. Hai, jangan pegang. Mai jenis khurafat dengan tahayul ni, dia tanya pula perempuan tu, uzuk ke tak uzuk?
Maka saya cadangkan, kalau orang tanya uzur tak uzur, bagi selipar lembek ke dia. Ambil selipar tu, katok dari dia. Apa kena mengena aku korban dengan aku uzur? Ni bukan masuk masjid. Mari keluar, pegang kaki. Ini korban kita. Pegang. Bismillah, sembelih. Apa makna sembelih? Sembelih tu nak bagi dia mati dengan cara halal. Sembelih saja. Bawah nak atas nak bawah pisau terangkat ke tak main peranan. Ajar jangan terangkat pisau. Apa pasal kalau terangkat pisau? Apa pasal? Apa ni? Apa semua ni? Benda tak ada dalil kita pergi buat. Bismillah, nama Allah. Bagi putus, tarik mai. Katalah kita tarik tercabut terus kepala lembu tu. Alamak. Apa jadi? Abu Hanifah kata halal. Pasal apa halal? Kalau kepala tercabut takkan orang tak putus. Kalau kepala tercabut, putihlah orang tu. Dia duduk bincang, alamak tercabut Pak Amin, tercabut. Masya Allah. Jangan macam tu. Artinya pelaksanaan kita buat ni dia lebih jadi kalang kabut pasal adat kita masuk. Kita tak ada perancangan. Kita tak tahu. Kita buat daging korban macam duit zakat. Tanya pula ni mu'alaf ke? Ini bukan mu'alaf ke? Ini orang miskin ke? Ditanya pula ini bahagian untuk hadiah, ni bahagian untuk pekerja, ni bahagian untuk orang miskin. Ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3. Ikhwan, daging korban dibuat untuk kaum muslimin. Semua kaum muslimin datang dan ambil lah. Siapa yang paling seronok? Tuan yang menyembelih dia kena seronok. Satu, dia telah menghidupkan sunnah Nabi. Kedua, korban itu, pahala korban itu akan membantu dia di hari akhirat. Akan pahala besar bagi orang yang berkorban ini. Korban di atas dasar tauhid datang untuk mematikan korban-korban syirik. Seronok. Tuan punya lembu jangan duk jegir tengok plastik duk berjalan. Alamak, pergi rumah kawan tu. Jangan jegir. Bismillah, rezeki Allah. Tuan punya korban ambil satu plastik, bawa balik rasa manisnya daging korban. Jangan diadakan kasta-kasta ni semua. Muslimin muslimat keluar, pegang lembu, tumbang lembu, perebah lembu. Bismillah. Jangan sesa lembu sudahlah. Pergi ambil kayu kambing 3-2 halang dia. Lepas tu pergi duduknya. Yang main duduk atas dia pun 110 tan. Main duduk atas dia. Lembu tu tak ada mati, duduk penat dah. Mata putih duduk naik. Jangan buat dia macam tu. Bagi dia tenang, bagi dia relax. Dia nak sampai di ujung pisau. Mana lembu tak? Adakah lembu seronok kena sembelih? Kalau dia seronok, dia bukan lembu. Kita kata, kita panggil lembu tu, James, come on James. Jatuh dia ikut. Kita kata down, dia pun down, kita sembelih. Yang tu conform. Yang tu binatang lain pakai muka lembu. Itu bukan lembu. Lembu dia lawan kita, nak mati. Perlawanan itu ada satu keseronokan. Dia kena lawan dengan lembu. Lawan dengan lembu. Lembu tanduk kita tanduk dia balik. Hang seorang boleh tanduk aku pun boleh tanduk hang juga. Tanduk perut dia. Tumbangkan dia. Begitulah adigan yang berlaku. Kita buat perak dengan lembu. Saya pernah tengok Pak Amir, dia pakai jala Pak Amir. Lembu tu lari, dia pakai jala. Sangkut dia punya tanduk-tanduk semua, lembu tu rebah. Dia lompat atas dia. Kesian lembu tu penat. Nak mati satu penat, kena tindih dengan pok-pok ni satu penat, kena jala pula satu penat. Tidak begitu. Kita kena korban dalam suasana yang seronok. Pasal itu orang kaya korban, orang miskin paling seronok. Dia akan turun memberi khidmat. Orang miskin akan tolong sembelih. Kalau tuan yang punya lembu dia boleh sembelih, antum tengok ada satu nikmat di sisi Allah. Satu nikmat. Cukup nikmat. Pasal itu korban lain. Kita bersembelih kerana kenuri lain. Kita sembelih kerana kenuri, kita tak tengok pun tak apa. Bukan nak buat apa pun. Bismillah, sembelih, nak ambil isi dia buat kenuri. Tetapi korban bukan kerana kenuri. Korban dalam hadis Tirmizi menyebut ihraqud dam.
darah itu bernilai. Nahar, hari sembelih, darah itu bernilai. Tapi jangan duk pergi ambil macam Syiah sapu darah bintang muka hoa. Tengok bila kita sembelih kan darah mercik semua. Ini satu penghargaan di sisi Allah. Jadi rugilah kalau kita bagi orang sembelih, kita duduk belakang pokok pisang duk merokok. Orang kata, haunya dah sembelih dah. Alhamdulillah, aku tak boleh tengok darah, aku penin. Kena rokok tak penin, tengok darah penin. Tu orang Tanjung kata apa Pak Min? Kamjat. Tengok darah penin, tengok rokok tak penin. Mesti kita tengok. Laki dan wanita yang masuk, pergi tengok. Tiba-tiba orang perempuan kata, saya nak sembelih, saya punya korban boleh tak? Alamak, tu imam tu juga mana punya tazan duk main ni, dia nak sembelih. Astagfirullah, tak pernah jadi dalam kampung ni kan. Makcik Yati minta sembelih jemaah pun daripada jadi mangkang dah. Itu bukan nak korban, sembelih jemaah. Kat tengah perempuan tu pegang pisau, bismillah, dia tarik naik. Alamak, orang jantan nanti tak makan 7 hari 7 malam. Dia kata, pocik dah apa ni duduk buat gila. Sedangkan syarat sembelih tu orang Islam, bukan orang lelaki. Orang Islam. Tengoklah. Begitulah kita punya proses demi proses untuk menunjukkan ikhwan, jiwa kita dengan sunnah Nabi ni dia sedihlah pasal kita orang yang belajar. Pasal tu lagi satu perkara yang kita kena buat. Ini mungkin kita belum merancang lagi. Macam kita duduk di Baitul Ilmi, Baitul Ilmi mesti ada seekor lembu yang disembelih depan mata kita. Depan mata kita. Kita yang pegang, kita yang sembelih, kita yang lapar. Baju kita nak rasa apa ikhwan, apa adigan dalam sembelih Nabi buat, kita mesti wujudkan adigan tu. Adigan apa? Baju kita kena darah korban dan kita semayang dengan baju itu. Kan? Aisyah cerita benda tu. Syed Sabit cerita dalam fikih sunnah bab darah apa najis, darah apa tak najis. Kata Syed Sabit, darah korban tidak najis. Kenapa? Ketika para sahabat depa sembelih, darah melekat di pedang depa, darah melekat di baju depa masuk sembahyang lohor. Allahu akbar. Kadang-kadang dia cuci tangan tu pun masih nampak darah-darah punya apa? Sel-sel tu. Kemudian kata Aisyah, kami ambil daging daripada lembu tu kan, basuh-basuh kami rebui, benang-benang darah naik di atas, kami makan. Kami bukan Dracula, tetapi itulah kurban. Kita bila buat kurban nak pergi semayang, ambil detol, bagi detol, bau lagi. Alamak, lembu, bagi pula detol, sampai last kali tak ada bau, ambil lang, bubuh lang. Lega, baru semayang. Sikit punya khurafatkah kita ini? Mesti ada adigan itu. Di mana nak dapat adigan itu? Kita kena buat sendiri. Itulah. Orang kata, kan Pak Mik kata, orang kata. Itu ya, kita kena buat. Biar api kita buat, kita dengar orang kata sekali ya. Dan selagi tak buat, tak tahu orang kata apa. Tapi kita kena buat. Kita kena buat, baca ilmu kena buat, kena cari tempat. Rumah Pak Anjang ke? Oh, rumah Pak Anjang cantik, rumah Pak Anjang. Rumah yang orang panggil rumah sakinah. Depan tu kita boleh semayang. Oh, kita semayang. Tapi lepas tu kita balik, Pak Anjang kena sedekah. Pak Anjang kena sedekah. Ni apa ni pergi semayang lagu tu? Pak Anjang kena sedekah. Tapi tak apa, depan rumah saya pun boleh Pak Amir. Sekali kita buat. Tapi tahun ni tak ada. Tahun ni kita wamak. Kita bagi tahu. Kita mesti korban depan mata kita. Fasalli li rabbika wanhar. Kau sembahyang, kau nahar. Nahar ni biasanya unta lah. Tapi korban. Nabi sebut unta, Nabi sebut kambing, Nabi sebut lembu. Sekok. Habis tak ada sekok kambing. Kambing kita ni. Bismillah. Satu keluarga. Ini pun lagi satu hal. Kita punya korban, kita baca satu orang.
Nabi ajak satu keluarga, satu sembelihan. Kalau dalam keluarga tu ada saya, ada anak saya, ada isteri saya, maknanya 4 orang. Anak saya 2 orang, bini saya 1 orang. Anak 2, bini 1 orang. Jangan ditukar fakta itu. Anak 2, bini 1 orang. Campur saya 4 orang. Jadi 4 kami ni seekor kambing lah. Bukan saya 1, bini saya 1, dah. Satu keluarga itu satu sembelihan. Baru tak jadi beban. Kalau bini seekor kambing, laki seekor kambing, anak seekor kambing, ni seekor kambing, berapa ekor kambing dah? Lepas tu pula mahal. Yang tu duk jadi tu sudah aku buat dah. Jangan aku nak bagi tu ni dah. Satu keluarga besar seekor sembelihan. Berkeluar seekor kambing macam saya kan. Saya berkeluar seekor kambing. Sembelih. Ini keluarga saya. Ini keluarga saya punya sembelih. Kalau kita rasa keluarga kita besar, tak boleh kambing, tak boleh. Kita beli seekor lembu. Seekor lembu, satu keluarga punya seekor lembu. Yang seekor lembu 7 tampuk itu pasal berlainan keluarga, bukan satu keluarga, bukan one family. Ini sahabat sama sahabat setumpuk, saya setumpuk, jadi seekor. Tapi kita beramai-ramai satu family, kita buat seekor lembu. Subhanallah. Inilah udhiyah, korban keluarga kami. Silakan. Lebih daripada tu pun orang buat korban syarikat. Korban syarikat nak baca macam mana abalah? Syarikat buat korban. Seekor lembu berapa orang? 7 kan? Ni satu syarikat. Dia kutip duit RM10 daripada 300 orang, dia bagi seekor lembu. Tu berapa tu? Boleh tak kita terima? Silakan. Terima. Korban. Dia nak buat lagu mana syarikat? Kalau kita tolak, hilanglah lembu tu. Baik kita terima. Dia punya niat, dia punya pasal lantak pergi kat dia. Bukan kerja kita baca niat dia. Dalam duk macam tu Pak Amir, mai Hindu perai bagi seekor lembu, dia pun nak korban juga. Astagfirullahalazim. Dia pun nak korban juga. Dia bagi seekor kambing kat kita. Dia tak bagi lembu, mak dia. Dia bagi kambing. Kambing dia makan. Nanti saya cerita pasal apa dia makan lembu, dia tak makan kambing. Ada tragedi. Dia makan kambing, tak makan lembu. Nanti saya cerita pasal apa. Tapi tak boleh cerita ramai-ramai, dia kena face to face. Dia ada pasal, ada tragedi dia. Tapi ala kulli halnya saya nak bagi tahu apa, agak tidak benar kalau kita kata orang berkemampuan sunat muakkad dia korban. Agak tidak benar. Yang benarnya ialah sunat kepada orang yang tidak mampu. Maka kalau dia tinggal pun benda sunat saja. Tetapi bagi orang berkemampuan, kita mesti ubah bahasa kita. Kalau tak mau kata wajib pun, antum mesti buat. Kena buat. Orang mampu tu cakap benar. Saya ingat ukuran mampu macam kita, ada duit lebih. Kata hari 4 yang 4 hari ni kita satu panggung RM4 je. Tapi kita ada RM500 je. Kita tak mau buat lagi. Adakah kita tu tak mampu? Ataupun nak tunggu duit dalam 4 hari tu ada RM4,000, ada RM10,000 kita itulah sebagai kita mampu. Alhamdulillah. Pak Cik tanya ukuran mampu. Masuk 10, 11, 12, 13, dalam bank kita ada RM500. Bila ada RM500 kita masuk mampu tak? Subhanallah. Baik, saya katakan tadi orang yang mampu, orang yang kaya. Baik, saya tanya, RM500 duduk dalam bank, kaya kan miskin? Dia tak masuk ukuran mampu. Tapi orang itu sunat melakukan. Tapi jangan sampai duit itu hilang sudah. Dia bagi 500, anak dia telefon, ayah nak pakai 300 nak beli buku tank. Alamak. Jadi saya katakan tadi, siapa dia yang mampu? Orang kaya. Agak-agak orang kaya ni berapa duit dalam bank dia yang tak terusik. Kalau kira simpan di bank lah, simpan di bank. Saya ingat kalau kita ni macam saya lah, saya pun sampai tak tahu berapa banyak duit saya dalam bank. Ya Allah, banyak sangat lah. Beda-beda orang tu semua hak saya lah Pak Mit. Banyak sangat. Jadi pada saya, pada peribadi saya
sekurang-kurangnya kita melalui hari 10, 11, 12, 13 itu dalam bank duk ada RM3,000, RM4,000 dan tak usik. Dan itu pun tak ada perancangan untuk apa. Dan kita pun orang yang sihat. Daripada jumlah 4,000, 5,000, ambillah 400 sahaja. Korbanlah pada tahun itu. Tahun itu korbanlah. Kira 3,000, 4,000 ni kira orang kata simpanan sebulan punya pendapatan lah orang hari ni. Sebulan punya pendapatan. Ambil sikit. 300, 400, 500 itu tak masuk lagi orang yang kaya lah. Tapi dengan jumlah tu dia pun tak pakai apa duit 400 dia, dan dia nak berkorban, dia orang yang digalakkan, silakan. Tapi yang kita sembang ni orang yang mampu, kanan duit, kiri duit, ke atas duit, poket tepi-tepi duit, kira sampai dia sehingga tak ada tisu, ambil dia RM1 seh, baru tu punya buang. Antum janganlah bercakap soal sunat muakkad. Setahun sekali Allah uji dengan satu sunnah. Yang gagal bukan orang biasa-biasa, yang gagal adalah orang yang sayang pada Nabi. Maka satu benda kita kena repair hati kita nak korban tahun depan, mesti nak korban. Dan tahun ni kalau macam pakcik kata tadi, ada berbaki lah, lagi 2 minggu kan, ni minggu pertama kan, lagi 3 minggu duk ada. Ya Allah Tuhan, kalau Hang bagi sikit kat aku, ya Allah, aku nak masuk juga satu panggung. Aku nak masuk, ya Allah, Hang tolong aku. Semua kerja dalam dunia ini, anak tangga dia adalah doa. Semua bab dalam dunia start dengan baca doa. Baca doa, lepas tu dapat apa yang kita doakan. Tak dan dah lembu habis dah, jangan cakap tak dan. Akan ada kalau kita nak, pasti ada. Tak tahu malam lagi 2 hari nak raya masjid abang, kami kekurangan 2 panggu. Alamak, 2 panggu korang. Kita doa habis-habisan, ya Allah tolong aku, khutik aku mana pun, bagilah rezeki kat aku sikit, aku nak korban. Agak, kalau saya bercakap ni agak orang panggil apa, melampau. What we say in English, melampau apa dah? Oh, too much. Much bukan banyak ke? Oh, jadi terlampau banyak lah ni. Oh, too much, melampau. Too much, melampau. Bahasa saya pakai itu melampau lah. Tetapi bahasa saya katakan ini ditulis dalam buku-buku salafus salih. Apa dia? Di kalangan salafus salih, mereka bergadai untuk berkorban. Mereka gadai untuk korban. Saya ingat orang hari ini akan kata very extreme. Ini over apa? Over teen ke, over apa lah ni, semua orang panggil macam-macam. Ni melampau ni. Ni terlampau melampau. Apa pergi gadai cincin. Tetapi itu pernah berlaku satu masa dulu, dan kita tak suruh buat sampai setara tu. Cuma bagi sahabat-sahabat yang ada kemampuan, kaya pada hari-hari seperti ini, ada jumlah pendapatan yang banyak dalam simpanan, mesti beristighfar kepada Allah, mesti bertaubat kepada Allah kalau kita gagal buat korban. Kecuali duit itu memang kita nak pakai untuk apa? Hospital ke, bayar hutang, itu lain bab. Tapi duit itu memang kita spend, orang kata spend, kita simpan saja. Jadi apa, terkejut tergempak nak pakai, maka jangan beli sekok kambing, sekok lembu satu tumpuk pun tak apa. 400 ada bahagian kita. Kalau masjid itu agih cara tak berapa sunnah, ambil bahagian kita setumpuk tu, bawa balik dan agih secara kita, bagi jiran-jiran rasa. Ini korban aku kerana Allah. Saya katakan tadi di tanah Arab tempat saya duduk tu, depa lembu kambing, depa sembelih, lepas sembelih dia berkeluar pokok semua, letak asin, lepas tu kambing tu dia belah 2. Jadi dia akan jadi sepaha belah ni, sepaha belah ni. Yang sepaha tu dia gantung depan pintu pagar dia, siapa lalu potong ambil, siapa lalu potong ambil. Lagu tu. Hak sepaha tu dia masuk dalam lah, dia nak makan, nak bagi adik-beradik dia. Hak sepaha tu dia tinggal di luar. Saya punya ingat kalau kita buat dengan paha-paha tu nanti lesak betul, dengan penggantung tu pun nanti hilang. Tetapi begitulah keberanian mereka berkorban. Dia pun tak peduli apa, aku korban untuk Allah, ambil, aku bagi untuk makan. Bila saya tengok realiti itu, saya mula terfikir, yang plastik merah kuning aku dah tengok ni apa dia? Saya mula terfikir,
Mungkin ada keperluan kita lah, kita nak agih daging tu bagi cukup, tetapi jangan kita ingat korang tai, korang kilo, sampai orang kita begitu halus. Kalau limpa tu kena kerak 7 limpa tu, jantung tu sampai torpedo telok dia pun 7 potong bagi seorang sikit. Subhanallah. Pada bab-bab yang tak payah halus begitu teliti, sampai telok lembu pun dia mau 7 juga. Kesian orang kita ni, tak ada pembimbing ikhwan. Masyarakat kita tak ada siapa nak bimbing. Maka mereka buatlah apa yang diterima daripada orang tua-tuanya lama-lama. Orang tua-tua lama-lama dia terimalah benda tu. Kita mesti jadi pembimbing. Kita kena berani, kena turun. Pasal tu kita tak boleh buat korban sorok-sorok. Korban kita kena tunjuk cara sunnah. Cara sunnah pengorbanan. Bukan sunnah apa, potong sama lah. Cuma kita tak ada lah pisau terangkat ke tak. Dah pisau tu nak terangkat, nak buat macam mana? First time hang sembelih boleh tak terangkat? Bukan dengan pisau, dengan lembu, dengan hang pun terangkat. First time lembu ganas. Lembu lah semua lembu demonstrasi, ganas-ganas depan ni semua. Waktu demonstrasi. Jangan main-main dengan lembu-lembu ni. Jadi dia pun ada semangat kebangkitan. We must change. Lembu tu. Jadi takkanlah kita sebenarnya lembu tak ada semangat macam tu. Jadi kita nanti kalah dengan lembu lah. Jadi itu yang saya tekankan. InsyaAllah ikhwan, berbaki ini kita akan sambung lagi sekali, iaitu Imam Abu Hasan nak bawa ayat-ayat yang kita disuruh dalam akidah. Kita dalam akidah mesti daripada Nabi sahaja, lain sumber tidak boleh. Akidah tidak ada sumber kias, akidah tidak ada sumber daif, akidah mesti satu sumber sahaja, daripada Quran, daripada sunnah, dan sunnah itu mesti sahih. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari dia akan bawa ayat Quran yang menyokong prinsip dalam akidah itu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya sahabat, kalau seorang tu dia nak buat korban, dia korban seekor lembu, dia ada masak bagi orang makan. Boleh tak? wallahu ta'ala alam. Saya kata ya. Ya. Dia korban. Saya katakan wallahu ta'ala alam, pada asalnya, pada hukum asal lah, orang kata pada hukum asal korban itu daging dibagi mentah. Korban itu daging diberi mentah. Akikah itu daging yang dimasak, masak dan kita bagilah. Kalau kita nak masak daging, kita tengok kita punya uruf lah. Uruf ni maksud dia apa? Kita duduk tak mana, dan orang yang kita nak itu macam mana. Mungkin orang yang duduk tempat kita tu masak tu lebih baik, tapi tak boleh kita pakai kaedah masak bagi, tidak. Seekor lembu masak semua, jangan. Kita nak dia merasai daging mentah. Dan dia buat apa dia nak buat? Dia nak simpan ke? Dia nak jual ke? Dia nak hadiah pada orang ke? Sifat itu kita nak. Tapi kalau kita kata dari seekor lembu tu saya ambil sikit, saya masak sikit dan makan tang situ kaum muslimin, itu silakan. Separuh dia punya bahagian dalam dia bagi separuh lagi bagus ya. Kita tu saya kata separuh, kita ambil sikit lah. Separuh tu mungkin banyak lah kot. Itu pandai-pandai sendirilah. Tapi boleh buat, ambil satu juzuk daripada lembu tu, masak-masak, menikmati kaum muslimin. Kaum muslimin menikmati benda itu. Tetapi yang nak diberi dengan daging yang mentah itu mesti ada juga. Silakan. Kalau keperluan itu ada, silakan. Ya makcik. Pak Amir, tengok siapa yang tanya. Ya makcik. Ya. Ya, ya. Oh, sah.
Jadi wallahu ta'ala alam, Allah yang maha tahu. Secara ilmu asasnya, apabila pemilik daging tu tak puas hati, maka kawan yang ambil tu, kawan yang dia bagi short tu, katalah satu lembu pagi 7, katalah kita patut dapat dalam 15 kilo ataupun 20 kilo kita dapat, tiba-tiba dia bagi 5, maknanya yang short tu 15, maka 15 di tangan dia itu kita panggil daging batil lah. Daging batil, daging haram. Pasal itu saya katakan, apabila kita korban, kita yang turun itu volunteer, tak ada apa-apa. Ini mendekatkan diri pada Allah. Jadi bila kita volunteer, kita kena tahu siapa pemilik lembu tu. Ada 7 orang, lembu tu hak mereka. Habis yang kita main lapar kerana Allah, nak mendekatkan diri pada Allah. Itu saja. Jadi bila kita punya duk ingat, pecah 7 talam, lepas tu ambil sikit, pasal apa kami nak agih pada orang miskin. Hak agih itu adalah hak tuan lembu. Itu hak tuan lembu. Bukan dia tanya pengurusi karya. Pengurusi karya kata, mana bahagian miskin, mana bahagian miskin. Hang tak payah tanya, itu hak tuan lembu. Bila tuan lembu dah tak puas hati, bagi sampai 400, bagi 400 dapat 5 kilo. Nanti kita buat cara kita lah, senang. Kita tunjuk sekali. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ya, cik. Ensiklopedia bid'ah. Ya. Sesuai. Ensiklopedia bagus. Kalau tajuk dia Ensiklopedia bid'ah itu bagus. Sila bacalah. Siapa pengarang dia? Jangan. Oh, itu nama dia telah memakai nama. Sebenarnya Ensiklopedia bid'ah ni tulisan orang sunnah. Tapi nama yang makcik sebut tadi itu nama penentang. Jangan. Jangan. Saya tak mau nak sebut nama. Yang ni record tak? Kalau record saya tak mau sebut nama. Kalau out of record saya sebutlah. Nanti saya pergi padam saya sebut nama.